Dan hai guys, terima kasih kepada datang di website cikgu. Hari ini cikgu akan terangkan 3 sebab ramai pelajar prinsip perakaunan gagal dan tak dapat nak skor. Okay, so dia ada pattern tau. Cikgu mengajar banyak student dan cikgu nampak pattern kenapa pelajar gagal. Even sometimes pelajar cikgu ada yang dapat kosong. Yang cikgu tengok kenapa dapat kosong kan. Ada 3 sebab utama pelajar gagal dalam subjek prinsip perakaunan, dan kita akan go through sama-sama. Okay, 3 sebab ramai pelajar gagal subjek prinsip perakaunan. Sebelum tu, alright, sebelum tu cikgu kenalkan diri. Nama cikgu, Cikgu Azim. Ni cikgu. Cikgu seorang cikgu di sebuah sekolah di KL lah, dan cikgu juga mengajar tutor. Jadi cikgu dah jumpa ramai student daripada berbagai bangsa yang macam ni. Banyak pelajar Cina dan juga India pun ada dan Melayu pun ada. Jadi cikgu ada nampak pattern. So hari ni cikgu buat video khas untuk kamu. Macam mana kamu boleh tengok macam mana ciri-ciri dan kamu boleh perbaikilah. Kita buat sama-sama. Okay, kita teruskan. Okey, nombor 1, sebab utama pelajar lemah ataupun gagal terus dalam prinsip perakaunan ialah ramai pelajar tidak faham konsep dan tidak hafal formula. Konsep ialah kenapa kamu tak dapat, ramai pelajar tak dapat kaitkan kenapa kita buat benda ni, apa fungsi ni. Fungsi kan, fungsi dia tak tahu. Dan juga nombor 2 ialah sebab, dan juga nombor 3 ialah tak hafal format. Okey, so ni antara format-format penting dalam prinsip perakaunan. Prinsip perakaunan ni ialah kamu kena satu, faham konsep. Kedua, kamu kena banyak hafal format. Alright, format ni ialah cara kita susun cara kita susun sesuatu tu. Sebab kita banyak macam akaun dan penyata yang kita kena buat. Jadi kamu kena faham terlebih dahulu dan hafal macam mana kita susun. Nombor 1 macam ni, cikgu buat format-format penting. Form 4, antara format penting dalam form 4, nombor 1 ialah BCP, buku cacatan pertama. Kita ada 4, jenaam, jenahas, buku tunai, runcit. So 4 ni lain tau, lain dia punya format, lain cara kita rekod. Jadi sangat penting untuk kamu faham dan boleh hafal. Okey, seterusnya ialah APOR, akaun perdagangan dan untung rugi, iaitu untuk kita cari untung atau rugi bersih. Sangat penting untuk kamu hafal step-step dia. Jualan, tolak pulangan jualan, dapat jualan bersih, tolak kos jualan, dapat untung kasar tambah hasil, tolak belanja. Itu ialah susunan APOR. Nombor 3 ialah susunan PKK. Cara format, cara kita susun, cara kita rekod, PKK sangat penting. Form 5 pula, kita ada penyata bank. Penyata penyesuaian bank. Macam mana kita buat penyata penyesuaian bank ini? Banyak pelajar lemah, tak tahu macam mana kita rekod. Itu nombor 1. Nombor 2, belanja wang tunai dan juga kos pengeluaran. So banyak lagi sebenarnya, ada 2-3 lagi format-format penting yang cikgu tak dapat masukkan. Kalau banyak masukkan, banyaklah ya. Alright, kita teruskan. So nombor 1 ialah faham konsep dan hafal format. Nombor 1. Okay, ni testimoni student cikgu. Macam cikgu cakap tadi, cikgu mengajar tutor. Banyak cikgu jumpa student ni, antara cikgu banyak testimoni. So ni antara testimoni cikgu. Ni sebenarnya pelajar cikgu masa cikgu ajar pada tahun 2019 rasanya ya. Ni Daniel. Waalaikumsalam cikgu. Okay, dia cakap saya dah senang faham bila cikgu ajar. Lepas tu format pun saya mudah hafal. Nampak dia kata format, mudah hafal. Format penting faham, nampak dia cakap faham dan hafal format. Itu yang cikgu tekankan dalam kelas-kelas cikgu. Sebab cikgu macam tekankan mana yang saya lemah. Betul, bagus. Alright, itu antara testimoni cikgu. So cikgu juga ada tulis e-book. Kalau kamu berminat, cikgu boleh bagi, iaitu 6 rahsia mahir prinsip perakaunan. 6 e-book daripada cikgu tulis sendiri, dan simple saja e-book dia, kamu boleh baca dan harap kamu dapat manfaat yang banyaklah daripada e-book cikgu. So ni antara testimoni cikgu yang lepas. Macam cikgu cakap, cikgu mengajar juga sebelum ni. First cikgu mengajar ialah di MRSM, Maktab Rendah Sains Mara, Kuala Kerai, Kelantan. So ni pelajar cikgu, nama dia Aisyah Adnan. Dia cakap thanks sir. Dulu pelajar cikgu kat MRSM Kuala Kerai panggil cikgu sir. Okay, thanks sir. From Phil, daripada Phil dapat B. Thanks sir, see you when I see you. Yes. So ni ialah Aisyah Adnan. Cikgu tolong dia, kita tekankan kefahaman dan hafal
format dalam untuk daripada fail ni kan. Macam contoh macam ni, fail dapat B. Itu yang cikgu tekankan. Okey, kita teruskan. Nombor 2. Nombor 2, sebab ramai pelajar fail ataupun lemah prinsip perakaunan ialah tidak faham dan tidak hafal formula. Di samping format, nombor 1 tadi format, kita dalam prinsip perakaunan juga kita banyak formula, iaitu rumus kan, dalam bahasa Melayu rumus, iaitu cara kita kira. Macam mana kita nak dapat ni, macam mana kita nak kira, apa formula kita gunakan untuk dapat ini, apa formula kita gunakan untuk dapat ini. Itu ialah formula-formula yang penting yang perlu faham dan ingat. Okey. Macam formula-formula penting, kita tengok sini form 4, kita ada 3 kaedah susut nilai. Satu ialah kaedah garis lurus, jangan buat-buat lupa. Kaedah garis lurus, kaedah baki berkurangan dan juga kaedah penilaian semula. So tiga-tiga kaedah tu dia ada formula tau. Jadi kamu kena ingat. Okey. Selain tu ialah debit kredit, macam mana kita nak debit, macam mana kita nak kredit, itu juga penting. Okey. Form 5 pula ialah analisis penyata kewangan. Analisis penyata kewangan ni form 5 penting sebelum SPM kena hafal banyak. Apa nak cakap, banyak dia punya formula-formula yang kamu kena hafal, seperti formula tokokan, margin untung kasar, margin untung bersih, nisbah semasa, nisbah ujian asid. Banyak lah. Jadi kamu kena hafal tau. Nak hafal ni kena ingat. Okey, kena faham terlebih dahulu, buat nota dan baca berkali-kali dan kamu akan boleh ingat. Cara nak dapatkan modal kan. Cara nak dapat modal ialah asset tolak liability. Cara nak cari titik pulang modal. Ni ialah form 5. Form 5 bab 11 kali bab 7, iaitu perakaunan kos. Kena hafal titik pulang modal. Formula dia apa? Kos tetap bahagi margin caruman unit, kita dapat titik pulang modal dalam bentuk unit. Alright. So, macam cikgu cakap tadi, nombor 1. Apa cikgu cakap tadi? Kejap Apa cikgu cakap tadi ialah nombor 1 ialah faham dan hafal format. Okey. Kita dah go through nombor 1. Nombor 2 ialah faham dan hafal formula. Dalam prinsip perakaunan banyak format, banyak formula. Penting pastikan kamu faham terlebih dahulu. Okey. So kita teruskan. Ini testimoni daripada student cikgu. Okey, masalah alhamdulillah saya dapat A. Nampak pelajar cikgu ni dapat A. Ni result SPM rasanya. Tahniah, boleh bagi feedback sikit. Okey. Okey, boleh. Banyak saya belajar, terutamanya cara klasifikasi komponen untuk sama ada kredit. Betul, kredit atau debit sangat penting ya. Kamu boleh boleh tahu debit atau kredit. Senang faham, ada explanation. Nampak dia kata lagi, senang faham, ada explanation. Bagus. Okey, ni pelajar cikgu, dia sekolah, rasanya ni Daniel sekolah di SBP, iaitu di Putrajaya, Sekolah Sultan Alam Shah di Putrajaya. Dapat A. Sekolah SBP pun banyak pelajar-pelajar cikgu daripada SBP pun ada, daripada sekolah biasa pun ada, daripada sekolah teknik ada seorang nama Danish ke. Banyak ya, SBP, MRSM pun ada. Jadi ni antara pelajar-pelajar cikgu lah. Okey, last kali nombor 3 ialah kurang latihan dan kelas tambahan. Okey, so ni gambar cikgu masa muda, nampak lain ke? Nampak ni. Lain ke? So ni gambar cikgu masa muda. Cikgu nak cerita pasal kawan cikgu ini, nama dia Megat. Megat ini masa cikgu dulu, masa cikgu belajar di universiti, cikgu ambil lepas habis SPM, cikgu dapat result bagus, cikgu dapat tawaran mara untuk sambung dalam CAT ACCA, iaitu Professional Accounting Course UK. Kita buat di Malaysia lah. Tapi masa tu course ni sangat susah tau. Sebab itu mara sanggup tanggung pelajar-pelajar untuk belajar subjek atau course ni lah. Okay, tapi cikgu struggle tau masa tu, struggle sangat. Tapi cikgu tengok Megat ni, dia pass dan habiskan ACCA tu lebih awal daripada cikgu. So masa tu dia dah habis, cikgu jumpa dia balik dan cikgu cakap, macam mana kau pass ni kan, macam mana kau boleh pass ACCA ni, kau ada tips tak untuk aku kan. Sebab cikgu masa tu asyik fail kan. Jadi pada macam tu cikgu pun ada fail, jadi kita pun ada fail. Yang penting kita cuba perbaiki dan cuba usaha lebih lagi untuk kita perbaiki. Fail itu hanya sementara. Okey. Jadi Megat ni cakap, aku Azim, aku pass ni sebab aku pergi kelas tambahan. Pergi kelas tambahan di luar daripada universiti kita orang. Pergi kelas tambahan juga kelas intensif. Jadi sebab itulah dia pass. Cikgu sebelum tu cikgu tak nak dengar tau cakap dia, sebab cikgu tak nak spend duit kan. Cikgu tak nak spend duit
untuk tak nak spend duit untuk apa panggil, untuk kelas lah kan. Baik aku save daripada aku spend duit tu kelas. Tapi bila cikgu tak buat benda tu, cikgu keep failing tau. Bila fail kena ulang lagi, lagi sedih. Lepas banyak habis duit untuk exam, banyak habiskan masa. Jadi itu ialah pelajaran. Okay, baik kalau kamu ada lebih resources, lebih duit, kamu boleh spend untuk invest untuk kelas tambahan, dan juga pastikan kamu buat latihan. Okey, dalam prinsip perakaunan ni banyakkan latihan. Macam cikgu cakap tadi, banyak formula, banyak format. Macam mana kamu nak hafal, cikgu dah cakap tadi. Nombor 1, kamu tulis nota dan baca nota berkali-kali, dan juga kamu banyakkan latihan. Bila kamu buat dua benda ni, insyaAllah kamu boleh hafal formula, faham. Nombor 1, faham, hafal formula dan hafal format. Alright, kita teruskan. Okay, ni student testimoni student cikgu lagi. Ni student diploma, cikgu ajar dia, nama dia Rose. Masa tu dia nak exam account, jadi dia lemah sikit, dia minta pertolongan cikgu. Okay, bagi feedback sikit kelas kan, cikgu tempat ni cikgu cakap that was good sebab cikgu ajar daripada basic. Sebab cikgu nak pastikan pelajar-pelajar cikgu ada kefahaman accounting circle balik before macam mana nak buat accounting one by one, betul. Daripada student faham, betul. Nampak kata anda faham dengan details dan tekankan part pelajar yang lemah, betul. Overall senang difahami sebab semua straight to the point. Recommend for all student yang dapat weakness dalam accounting subject. Terima kasih cikgu. Okey, itu ialah Rose, pelajar cikgu daripada pelajar diploma. Okey, so seterusnya itu saja daripada cikgu tentang ni. Kalau kamu seterusnya cikgu akan ceritakan tentang kelas-kelas yang cikgu adalah. So kalau kamu tak berminat untuk sertai kelas-kelas biasa cikgu, kamu boleh leave sekarang. Ataupun yang berminat nak belajar bersama cikgu, nak cikgu tolong dalam pelajaran diorang, boleh teruskan bersama cikgu. So inilah list kelas-kelas cikgu, kelas prinsip perakaunan. Kita ada kelas, sebab kita sekarang online ni fully online, kita ada 1 jam 30 minit. Harga seorang ialah RM90 untuk sejam. Kalau berkumpulan minimum 2 orang ialah RM50 sahaja seorang. Kalau kelas 2 jam, kalau personal 110, murah sikit Dan juga kalau berkumpulan hanya RM60 seorang kalau 2 jam. Kalau kelas grup besar, ini minimum kamu kena ada 10 orang 10 orang baru kita akan buat kelas ni, iaitu 4 kelas sebulan hanya RM90 seorang. Ni berdasarkan market semasa harga market semasa. Untuk private tutor RM60 sejam. Okey, kita teruskan. So apa yang kamu akan dapat kalau sertai kelas bersama cikgu? Yang nombor 1 ialah kelas online lah, berapa jam yang kamu akan dapat. Seterusnya cikgu akan bagi nota. Kalau kamu nak, cikgu akan bagi nota full. Dan ketiga, cikgu akan bagi video pengajaran pendek setiap minggu. Kalau kamu kelas bersama cikgu, cikgu akan bagi kat dalam grup. Kalau kamu ataupun cikgu bagi personal kat cikgu. Dan juga kamu dapat akses terus bersama cikgu Azim. Maksudnya kamu boleh tanya soalan terus. Kalau kamu ada soalan dalam kerja sekolah kamu yang kamu kurang faham, kamu boleh terus WhatsApp cikgu dan cikgu akan cuba jawab mana yang cikgu boleh. Alright, so kamu itu ialah kelebihan kelas-kelas bersama cikgu. Kita teruskan. Okey, so bertindak sekarang dan hubungi cikgu sekarang. So macam mana kamu nak buat? So sekarang cikgu akan bagi link kat bawah, iaitu kamu akan tengok, kamu boleh baca lebih banyak details tentang kelas kita. Dan kalau kamu nak cikgu tolong, cikgu boleh tolong. Ataupun kamu boleh book kelas free dengan cikgu. Ada juga kat link kat bawah, boleh baca. Dan juga book kelas free untuk kita experience kelas bersama lah kan. Cikgu pun boleh tahu kekuatan kamu dan kelemahan kamu untuk cikgu tolong kamu. Alright. So tekan sekarang dan kita akan jumpa di kelas insya-Allah kelas kita bersama. Alright. So jumpa di kelas seterusnya, tekan sekarang. Terima kasih atas perhatian. Cikgu doakan kamu semua berjaya. Kalau ada soalan, sentiasa boleh WhatsApp cikgu, tekan link sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.